Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan menerangkan serba sedikit mengenai aktiviti keyakinan di air. Yang pertama sekali saya akan terangkan tujuan keyakinan di air. Tujuan yang pertama ialah untuk meningkatkan keyakinan diri kumpulan sasaran ketika berada di dalam air, dan yang kedua memberikan mereka kefahaman akan pengurusan risiko apabila berhadapan dengan situasi di dalam air. Maksudnya di sini mereka akan belajar tentang cara untuk menguruskan diri mereka apabila berhadapan dengan sebarang situasi seperti kemalangan, lemas dan sebagainya. Dan yang ketiga, mereka akan didedahkan dengan teknik keselamatan di air jika berlaku sebarang kecemasan ketika berekreasi ataupun di lapangan kelak. Hal ini akan memudahkan mereka mengetahui cara-cara untuk menyelamatkan diri, bukan sahaja menyelamatkan diri tapi juga orang lain. Dan yang terakhir, membangunkan kemahiran akuatik asas tanpa bantuan jururati dan orang sekeliling. Maksudnya di sini pada yang tujuan keempat ni, para peserta akan diajar bagaimana untuk berenang tanpa bantuan orang sekeliling. Maksudnya dengan bantuan alat keselamatan seperti jaket keselamatan. Baiklah, mari kita lihat. Baiklah, sekarang kita beralih kepada peralatan asas aktiviti di air. Ada 3, iaitu jaket keselamatan. Okey, kalau diperhatikan, jaket keselamatan ini perlu dipasang dengan kemas dan betul supaya apabila kita melakukan sebarang aktiviti, jaket keselamatan tu tidak tertolak ke atas lah. Dan pastikan pada jaket keselamatan tersebut juga mempunyai whistle. Whistle ni bertujuan untuk kita memanggil apabila berlaku sebarang kecemasan. Dan yang kedua, pelampung. Pelampung ini pula digunakan untuk menyelamatkan mangsa dalam keadaan yang mencemaskan. Dan yang ketiga, pakaian renang. Okey, pakaian renang tu perlulah sesuai, iaitu tidak terlalu tebal dan nipis supaya memudahkan pergerakan kita apabila berada di dalam air. Baiklah, sekarang kita beralih kepada teknik apungan di air. Di sini saya telah selitkan 3 teknik, iaitu teknik backstar float, yang mana teknik apungan ini perlu melentangkan badan di atas permukaan air, iaitu kaki dibuka berbentuk V dan tangan didepahkan berbentuk T untuk membentuk bintang. Dan kedudukan badan haruslah selari dengan permukaan air. Manakala muka haruslah memandang langit dan perut diangkat ke atas. Setelah itu, mereka haruslah menenangkan fikiran dan mengawal pernafasan. Dan yang kedua, teknik apungan cendawan, yang mana kaki dibengkokkan dan tangan memeluk kaki. Dan kepala ditundukkan sehingga badan kelihatan seperti bola. Maksudnya berbentuk bulat lah. Dan dalam teknik ini, kita tidak digalakkan untuk bergerak supaya kita dapat terapung di atas permukaan air. Dan yang ketiga, teknik water training, iaitu mana aspek renang yang memerlukan perenang berada dalam kedudukan tegak di dalam air dengan kedalaman air tersebut tidak dapat dipijak dengan kaki. Dan ini dilakukan dalam jangka masa tertentu. Kedudukan kepala pula berada di atas permukaan air. Kenapa? Hal ini membolehkan kita berkomunikasi antara satu sama lain semasa melakukan aktiviti tersebut menjadi lebih mudah. Baiklah, aktiviti seterusnya itu aktiviti berkayak, yang mana dalam aktiviti ini kita perlu memakai alat keselamatan seperti kayak dan pendayung. Jaket apungan keselamatan sangat penting. Dan yang ketiga, beg kering. Dan yang keempat, whistle. Dan yang kelima, topi keselamatan yang perlu dipakai apabila kita berhadapan dengan situasi berkayak dalam sungai lah yang penuh dengan cenuram dan batu-batuan. Dan yang keenam, pisau. Pisau ni diperlukan apabila kita berhadapan dengan sebarang situasi yang mencemaskan, seperti kita terikat pada suatu pokok dan sebagainya lah. Dan yang ketujuh, kasut air. Kasut air ni sangat penting supaya kita tidak terpijak benda-benda yang tajam apabila kita memijak dasar air tersebut. Dan yang terakhir, tali keselamatan. Tali keselamatan ini diperlukan apabila kita berhadapan dengan sebarang situasi mencemaskan untuk menyelamatkan seseorang. Seterusnya, langkah keselamatan semasa berkayak. Yang pertama sekali, setiap peserta dipastikan memakai jaket keselamatan.
Dan yang kedua, elakkan mendekati batu, karang, perahu, kapal dan lain-lain. Dan yang ketiga, pastikan kayak dan pendayung dalam keadaan baik. Dan yang keempat, bawa kotak pertolongan cemas. Jika berlaku sebarang kecemasan kita boleh lakukan secara tidak langsung di tempat kejadian. Dan yang kelima, periksa buoyancy atau airbags dalam kayak. Dan yang terakhir, bawa repair bit dan alat-alat keselamatan. Baiklah, daripada video sebentar tadi, saya dapat rumuskan beberapa perkara, iaitu jika kita ingin melakukan apa sahaja aktiviti berkaitan air, kita perlu memakai alat keselamatan, iaitu jaket keselamatan. Dan yang kedua, para peserta juga telah ditunjukkan cara untuk membuat kawalan nafas semasa berada di dalam air. Dan saya lihat daripada video tersebut, dua teknik telah diaplikasikan, iaitu teknik back Starford dan juga teknik apungan cendawan. Dan daripada aktiviti-aktiviti tersebut telah menambahkan keyakinan dan mengatasi ketakutan para peserta apabila berhadapan dengan sebarang situasi di dalam air. Dan secara tidak langsung, saya sebagai guru melihat hal ini amat penting sebagai guru supaya kita sentiasa berani mencuba sesuatu yang baru, sebab kalau kita tidak berani mencuba, kita tidak akan tahu potensi sebenar yang ada dalam diri kita. Dan yang kedua juga, saya sebagai guru seharusnya
melihat perkara ini, iaitu yang mana saya perlu sentiasa bersedia dari segi mental dan fizikal untuk menghadapi apa sahaja cabaran dan rintangan yang saya hadapi pada masa akan datang. Baiklah, itu sahaja rumusan yang saya dapat simpulkan daripada video sebentar tadi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Daripada aktiviti sebentar tadi, saya telah dapat merangkumkan beberapa nilai penting. Yang pertama, nilai kesabaran. Nilai kesabaran ni amat penting semasa aktiviti ini kerana dapat dilihat bahawa situasi tidak akan kekal sama. Jadi kita perlu sentiasa bersedia menghadapi apa jua cabaran dan rintangan yang kita hadapi semasa berada di dalam situasi berkayak. Dan yang kedua, nilai kerjasama. Nilai kerjasama ni dilihat amat penting kerana dalam aktiviti berkayak ni kita perlukan kayuhan yang selarilah antara pekayak satu dan pekayak dua. Jadi hal itu amat penting bagi memastikan kita sampai ke destinasi ataupun arah tujuan yang kita mahukan. Baiklah, sebagaimana dalam bidang perguruan juga, nilai kesabaran amat penting. Kerana jika kita sebagai guru tidak memiliki nilai kesabaran, sudah tentu kita tidak dapat mendidik murid-murid sehingga menjadi pandai dan menepati objektif yang kita tetapkan. Dan yang kedua, nilai kerjasama ini amat perlu dalam kalangan rakan sekerja, guru-guru, warga sekolah dan ibu bapa. Kerana jika kita ingin mendapatkan apa-apa sahaja nasihat, penyelesaian masalah, kita boleh meminta pandangan daripada mereka dan ini akan bantu kita serba sedikit dalam menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Baiklah, itu sahaja yang saya dapat simpulkan pada refleksi kali ini. Sekian, terima kasih.